الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, InsyaAllah sebelum kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini, kita mohon keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, kita menghadiahkan ke atas Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berseluruh keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, salafus salifin, para alim ulama, nenek moyang kita, kedua ibu bapa kita, kaum kerabat kita, dan umumnya kepada muslimin dan muslimat sama ada masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita menyambung balik pengajian kita kitab Syarh Afrad Isbahul Falah pada malam ini, yang kita tertangguh bulan lepas saya tak dapat nak hadir sebab tak sihat. Jadi insya-Allah kita sambung balik pada malam ini. Kita masuk kepada tajuk yang baru, iaitu bab syurutus solah, bab pada menyatakan segala syarat semayang. Baik. Bermula segala syarat sembahyang dahulu daripada masuk padanya, maknanya sebelum nak masuk semayang, nak buat perbuatan semayang, solat, sebelum daripada itu, dahulu daripada masuk padanya itu, bahawa ada ia suci daripada hadas dan daripada najis yang tidak dimaafkan. Maknanya ni semua kita tahu, mestilah kita suci dari hadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar, atau daripada najis yang tidak dimaafkan daripadanya pada pakaian, dan badannya dan tempatnya. Maknanya najis yang tiada dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan ni maknanya najis aini, yang nampak, yang berbau, yang berwarna, yang ada rasa umpamanya. Maka ini najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan ni makna contoh macam najis hukmi, tak nampak, maka itu dimaafkan, maka sahlah maknanya semayang. Sebab tak nampak, tak tahu. Tapi najis aini ni yang nampak, yang ada warna, ada bau, ada rasa, maka itu tidak dimaafkan. Dekat mana? Pada pakaiannya, dekat pakaian, dan badannya, dekat badannya sendiri, anggota tubuh dia, dan tempatnya tempat solat tadi ni. Maka tempat solat ni maknanya semayang dekat situ mesti kena najis. Maka tak boleh lah tempat solat ni ada najis, tak boleh lah, kan? Baik. Dan menutup aurat, dan menutup warna aurat. Maknanya menutup warna aurat, maka jika lemah ia daripadanya, baik, mestilah pakaian ataupun pakaian lah senang cakap, yang tak nampak warna kulit. Pakai jubah, beli RM10 dekat Mekah, 2-3 kali basuh, dah rupa pakai plastik transparent, tak boleh lah, haram lah. Nampak kan, warna kulit nampak, bentuk badan nampak, maka tak boleh. Mestilah menutup warna, maknanya tak nampak warna kulit, tak nampak tubuh badan, bukan yang jarang. Mana menutup aurat, maka jika lemah ia daripadanya. Lemah daripadanya apa? Lemah daripadanya menutup aurat itu tadi, seperti tiada dapat sesuatu yang menutup aurat. Maknanya tak ada sesuatu yang dapat menutup aurat. Maknanya sekali atau didapatnya mutanajis. Maknanya atau didapatnya mutanajis. Mutanajis ni dah kena najis lah pakaian itu. Yang menutup tadi ni maknanya apa? Pakaian terkena najis dan tiada kuasa membasuh akan dia. Tiada daya upaya, tak mampu.
tak ada kuasa nak basuh, nak bersihkan dia. Dia apa? Dia pakaian tadi ni kerana ketiadaan air tak ada, atau dihisapkan dia pada tempat najis, dikirakan dia pada tempat najis, tempat yang bernajis, dan tiada sertanya melainkan sehelai kain. Maknanya dalam keadaan yang macam ini tidak dapat tidak dah, tak ada daya upaya dah, maka hanya ada pada dia sehelai kain juga, menghamparkan dia di atas najis, maka hendaklah ia sembahyang bertelanjang pada 3 surah. Maka ketika ini dibolehkan dia sembahyang ari, bertelanjang pada 3 surah, 3 keadaan, dan tiada wajib qada atasnya, dan tak wajib qada pula. Dah sembahyang dalam keadaan tu tadi, terpaksa tadi ni, dan tak kena qada pula lepas daripada itu, dan tiada dilazim atasnya menerima hibah kain kerana besar bangkitnya. Dan walaupun ketika itu tiada lazim, tak lazim macam digalakkan, ataupun senang cerita tak payah atasnya menerima hibah. Hibah ni pemberian kain kerana besar bangkitnya. Apa maksudnya ni? Dan lazim atasnya terima pinjam kerana dhaif bangkitnya. Maksudnya macam ni. Maknanya kalau ada hibah kain, orang nak bagi kain pinjam, maka kalau sekiranya besar bangkitnya pada kalau dalam bahasa petani ni, bangkit ni maknanya ngungkit. Orang bagi pinjam kain, lepas itu besar ngungkitnya esok. Boleh faham? Contoh dia bagi pakaian, lepas tu tengah semayang esok dah, itu kalau aku tak bagi baju tu, tak semayang tu aku bagi tu baju tu, tu besar bangkit tu, ngungkit tu, dia ngungkit balik. Maka kalau macam ni, tahu dah, kalau ambil pakaian pada orang macam ni, ataupun tahu dah fitnah ngungkit ni tadi ni, maka tak ambil pun tak apa. Itu 3 surah tadi ni. Tapi kalau dhaif, mana lemah bangkitnya, maka tak menjadi fitnah. Kemudian apa dia tadi ni? Besar bangkitnya dan lazim atasnya terima pinjam kerana dhaif bangkit. Kalau kata dhaif bangkitnya, kurang mungkitnya tu, bolehlah terima, ambil pakai. Yang tak terima tadi ni, yang tak disuruh ambil tadi ni, bila mana orang yang beri ni diungkit balik, maka sampai macam tu pekah dia faham macam tu kan. Maka jika tiada diterima, tiada sah sembahyangnya. Maknanya kalau tak diterima tadi ni, yang dhaif bangkitnya tadi ni, yang dikatakan maknanya tak ada ngungkit, maknanya sikit ataupun lemah daripada fitnah ungkit tadi ni, kalau dia tak terima pemberian tadi ni, maka tak sah sembahyang dia. Beza dengan yang kuat bangkit tadi ni. Yang kuat ngungkit tadi ni tak apa. Maknanya sah sembahyang walaupun dalam keadaan dia tidak berpakaian. Kerana apa? Kerana tak nak nanti jadi isu. Sipulan itu aku bagi tu, tidak, tak ada apa tu, itu gitu sembahyang tak seronok kan. Sembahyang terkenang, sembahyang dikata orang umpamanya kan. Baik. Kemudian, dan wajib pula menutup aurat daripada manusia lain daripada sembahyang. Maknanya aurat ini sembahyang wajib tutup, dengan orang pun wajib tutup. Bukan maknanya dekat sembahyang tutup aurat, dekat orang tak tutup aurat, tak. Mana dalam sembahyang kena tutup aurat, dengan orang pun kita kena tutup aurat daripada sembahyang. Dan jika di dalam khulwah ni maknanya bersendirian, bersunyi-sunyian, dan jika di dalam kelam sekalipun, dalam gelap sekalipun, kena tutup aurat. Kena tutup aurat. Melainkan kerana hajat, seperti kerana mandi. Itu kecuali melainkan kerana hajat, nak buang air ataupun mandi, maka itu dibolehkanlah. Dan kerana bersejuk-sejuk, dan umpama, maka harus membuka aurat di dalam khulwah bagi sekurang-kurang hajat, tetapi makruh melihat aurat dirinya. Maknanya harus macam tadi lah, bilik air, bersendirian, maknanya atas hajat, atas keperluan, boleh. Cuma makruh melihat aurat dirinya. Apa dia aurat dirinya? Maknanya aurat ini yang di antara pusat dengan lutut, maka itulah aurat yang makruh ditengok. Senang cerita kemaluan lah kan. Yang mana tengok itu jika tiada kerana hajat.
jika tiada kerana hajat, tak ada keperluan, tidak ada hajat untuk tengok, maka makruh. Kalau nak tengok juga makruh, sendiri-sendiri punya makruh. Betul para sahabat dulu, mereka bila buang air, mereka ikut cara Nabi. Dia pun tak tengok kan, tak tengok. Berdaham, istibra', basuh atau istinja'. Maka amal, mereka mengamalkan. Jadi kita, yalah, diri sendiri punya. Kalau ikut tak ada apa masalah. Cuma tutup guru dia ajar nak jaga, maknanya tak nak mata rabun ke, ingatan ke apa ke, macam tu. Baik. Kemudian bermula aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut pada sembahyang, dan pada segala laki-laki dan pada segala perempuan yang mahramnya. Maknanya pusat dengan lutut dalam sembahyang pun apa itu, luar sembahyang pun apa itu, kan. Adapun auratnya pada perempuan yang helat, maka sekalian badannya. Perempuan helat ni apa dia? Perempuan yang asing, yang bukan, tak ada kena-mengena dengan kita. Tu helat ni maknanya orang luar. Orang luar. Maka sekalian badannya. Dan pada khalwah, iaitu dua kemaluannya, maka hasilnya bagi lelaki itu 3 aurat. Baik. Orang lelaki ni secara umum, aurat dia daripada pusat hingga lutut. Tapi kalau kata lah pakai kain pelekat je, atas daripada pusat, baju tak pakai, berdosa ke tak berdosa? Dia tidak berdosa. Pasal semayang pun sah je. Cuma tak elok lah semayang tak pakai baju walaupun tutup pusat. Maknanya bahu ini dikira muru'ah. Muru'ah ni maruah. Maruah orang lelaki atau manusia ni, kalau terutamanya lelaki, muru'ah ni bahu ni. Sebab itu Rasulullah SAW dia pakai ni. Sama dia pakai rida ataupun dia pakai apa, rida, burdah. Maknanya ditutup dua ini. Kerana apa? Kerana ini adalah muru'ah, maruah bagi orang lelaki. Dia dah pakai baju, tutup pula. Tu nak ajar, maknanya Nabi nak ajar pakai macam tu, ditutup dua bahu ni. Maka sunat, banyaklah cara sunnah. Maknanya di antaranya, kalau pakai rida tu macam ni, letaklah atas bawah kanan. Guna dia untuk apa? Bukan letak saja pun dapat pahala. Nak jadikan sejadah boleh, nak jadikan selimut boleh. Maka kalau pakai baju pun Nabi tutup, mana sunat. Jadi kalau kita keluar rumah, nebah-nebah rumput depan rumah, eloklah pakai baju. Kurang-kurangnya pakailah pagoda, kan? Tapi kalau tak pakai berdosa ke? Tak berdosa pun. Cuma dari segi akhlak, dari segi tasawufnya, tak berapa ni lah, tak berapa sesuai lah tak pakai baju depan orang, kan. Walaupun badan tough, ada six pack, tak usah dia tunjuk ke orang, kan. Syok sendiri je lah, tak usah tunjuk ke orang. Kadang tu dia saja suka buka baju per orang, nak tunjuk badan dia tough, kan. Tapi tough pun lama-lama kendor juga. Tak ada kekal mana pun. Baik. Kemudian maka bagi lelaki itu 3 aurat, maka aurat sahaya perempuan, dan jika mab'at atau khunsa sekalipun, antara pusat dan lutut juga sama. Orang lelaki tadi ni pada sembahyang, dan pada lelaki yang mahramnya, dan pada keluar dan segala perempuan. Adapun auratnya pada lelaki yang helat, maka sekalian badannya. Maka orang perempuan, aurat dia sembahyang dengan luar sembahyang sama je aurat perempuan ni. Yang boleh nampak muka dengan ni je tangan. Hari ni lah orang perempuan. Ni orang perempuan yang boleh dia tengok muka dengan dua ini. Ni mazhab kita Syafi'i lah. Tak kira mana mazhab pun sama tu, kan. Bahkan ada yang lebih daripada itu, sampai muka pun tutup. Tu kita tak ngaji mazhab itu, kita ngaji mazhab kita, mazhab Syafi'i. Maka muka dan tapak tangan, dua tangan dan tapak tangan. Baik. Ke orang perempuan ini sekalian badannya. Maka hasilnya bagi sahaya itu hamba perempuan itu 2 aurat jua,
dan aurat perempuan yang merdeka, demikian lagi khunsa dalam sembahyang barang yang lain daripada mukanya dan dua tapak tangannya, zahirnya dan batinnya, hingga ke pergelangan keduanya. Keduanya apa? Kedua pergelangan tangan tadi ni. Maka dua anggota ini bukan aurat di dalam semayang. Dalam semayang orang perempuan dua anggota ini tidak dikira aurat. Maka tak payahlah cari sarung tangan pula. Nak cari sarung tangan, nak cari apa niqab ke purdah, itu tak payah, kerana yang itu tidak dikira aurat. Itu semua dah tahu dah, ini semua basic kan ni. Dan yang lain daripada dua ini sekaliannya aurat perempuan di dalam sembahyang, hingga rambutnya dan batin tapak kakinya, tetapi memadai menutup tapak kakinya dengan bumi pada ketika berdiri. Pada ketika berdirinya, maknanya orang perempuan ni rambut apa semua ni, termasuklah tadi ni batin tapak kakinya. Tetapi batin tapak kaki ni apa dia? Batin ni tapak kaki betul lah, batin tapak kaki, perut tapak kaki tu. Maka memadai bila dia berdiri tadi ni tidak dikira lah aurat, walaupun nampak kan, walaupun nampak maka tidak dikira lah aurat. Maknanya nampaklah kaki sikit, tapak kaki itu tutup. Kan kita akan bahas benda ni. Lepas itu mana tadi? Tetapi memadai menutup tapak kakinya dengan bumi pada ketika berdirinya. Maka jika zahir tapak kakinya atau tumiknya pada ketika rukuknya atau sujudnya, batal semayang dia. Ketika rukuk atau sujud, zahir tapak kaki nampak, maknanya nampak jelas, maka batal semayang dia orang perempuan. Maknanya pakai seluar atas buku lali, rukuk nampak jelas dah, batal lah. Pakai seluar atas buku lali orang lelaki tak apa, orang perempuan tak boleh. Ataupun yalah, seluar sensen lah, senang cerita, nampak jelas kan, maka batal. Adapun auratnya di luar sembahyang, maka sekalian badannya pada lelaki-lelaki ajnabi. Luar sembahyang pada lelaki-lelaki ajnabi sekalian badannya. Dan auratnya pada perempuan yang kafir. Maknanya orang perempuan aurat dia dengan lelaki ajnabi, dengan perempuan kafirah atau perempuan yang kafir, maka aurat dia sama dengan lelaki ajnabi. Jadi kalau dia nak pergi salon tu orang bukan Islam punya salon, ke tak boleh lah nak dandan rambut dekat salon orang perempuan yang bukan Islam. Sebab apa? Aurat perempuan Islam dengan perempuan bukan Islam, dia sama hukum dia dengan lelaki ajnabi. Tak boleh, walaupun sama-sama jenis, walaupun sama-sama bangsa perempuan. Yang ni perempuan Islam, ni perempuan kafir, contoh dia. Maka dia nak pergi dandan rambut dekat perempuan kafir, maka hukumnya tak boleh, dosa. Kerana hukum aurat dia sama dengan lelaki ajnabi. Pasal apa tak boleh pula? Sedangkan sama-sama perempuan. Kenapa tak boleh? Kerana dalam fiqah yang dilarang, maknanya orang perempuan muslimah membuka aurat kepada perempuan kafir. Kerana apa? Kerana perempuan kafir ini dia tidak amanah. Barangkali dia akan mendedahkan keaiban ataupun kehormatan perempuan Islam kepada lelaki kafir. Itu je, pasal itu je. Dalam fiqah dikira macam tu je. Apa saya tak boleh pula sama-sama perempuan pasal itu? Takut nanti dia cerita dekat lelaki kafir, kalau kamu tak tahu orang perempuan orang Islam ni gini cerita. Menjadi dia cerita, maknanya menjatuhkan muruah, menjatuhkan kehormatan pada orang lelaki bukan Islam, maka haram, tak boleh. Baik, berkenaan dengan tumit tadi, maka pernah berlaku satu perbahasan di Mesir. Isu dia, orang perempuan kalau pakai seluar berjalan, dia tak nak semayang sebab tak bawa telekung tak bawa. Jadi boleh tak semayang pakai seluar biasa, tak pakai telekung? Ni di Mesir. Tapi di Malaysia ni perempuan pesanlah dekat anak perempuan, menantu-menantu, cucu-cucu, bawa je telekung. Nak semayang bawa telekung, senang cerita. Malaysia ni bawa je telekung. Tapi andai kata tertinggal, tapi ni Mesir, maka harus boleh, dengan syarat seluar tu labuh lah. Janganlah seluar tu atas buku lali, pakai stokin, sah semayang.
Kenapa? Kerana dikira pula dalam mazhab kita Syafi'i, aurat tidak dilihat daripada belah bawah. Yang dikira aurat ni daripada belah atas. Semayang pun sesama sendiri orang perempuan kan, dia kan semayang orang lelaki pula kan. Maknanya dia semayang, alasan dia tak semayang mana lagi besar? Tak semayang ke pasal tak pakai telekung? Yang mana lagi besar? Maka dia kena semayang daripada alasan tak buat telekung. Oh, dia nanti dia jadi benda ni bermudah. Tak apa, boleh qada. Sebab telekung tak bawa, tak apa, kita boleh qada. Sedangkan perbuatan tu berdosa, maka dia kena semayang juga. Janganlah pakai seluar yang jenis ketat-ketat tu. Tu tak boleh lah. Jenis nampak bentuk punggung, bentuk paha, tu tak boleh lah. Dia kena pakai seluar. Sebab itu aurat orang perempuan ni dia sama dengan semayang. Maknanya kalau aurat dia dekat luar tu sama dengan semayang, dia boleh semayang. Itu je. Senang lah cerita tu. Aurat orang perempuan dekat dalam semayang dengan luar semayang sama. Maknanya kalau dekat luar pun dia boleh semayang lah. Pasal sama je kan. Tu sebuah sedikit. Baik. Kemudian apa tadi ni, auratnya di luar semayang, maka sekalian badannya pada lelaki-lelaki ajnabi dan auratnya pada perempuan yang kafir, maka yang lain daripada barang yang zahir pada ketika khidmatnya, dan auratnya di dalam khulwah, dan perempuan yang muslim dan lelaki-lelaki yang mahramnya antara pusat dan lutut seperti aurat lelaki-lelaki dalam sembahyang. Inilah 4 aurat bagi perempuan. Dan disyaratkan pula mengetahui dengan kaifiat sembahyang, dengan bahawa membeza akan segala fardunya dan perkara sunat, dan fardunya daripada segala sunatnya. Tadi dia cerita bab aurat. Syarat sembahyang aurat mesti kena lepas dulu. Maka banyaklah perbahasan lagi kalau kita nak bahas kan. Contoh dia sebelum saya sambung ke depan lagi ni, umpamanya kain terkoyak sikit, dikira macam mana terkoyak tu yang boleh? Kalau jarang tak sah. Sujud ke berdiri ke nampak, duduk pula dekat tepi tingkap ni tengah hari ke asar kan, orang masuk pintu tu dah tergelak, dah nampak kan, dah apa wayang kulit umpamanya, tak boleh lah kan. Kalau kain tebal sikit, ataupun kain koyak. Kain koyak maknanya yang terasa angin daripada belahan kain itu, maka itu tak sah lah, batal lah. Kalau sedikit yang tak menampakkan rupa kulit, sikit sangat, berlubang sikit, isap rokok suria tu tertembuk sikit kan, tak apalah, dimaafkan. Itu dimaafkan lah, tak nampak kan. Tapi kalau besar 5 kupang, lepas itu balik sajalah semayang lain kat rumah kan. Kain tembuk besar 5 kupang tak sedar. Baik. Lepas itu dan disyaratkan pula mengetahui dengan kaifiat sembahyang, cara-cara, bentuk-bentuk rupa sembahyang, dengan bahawa membeza, ia tahu dia membezakan segala fardunya daripada segala sunatnya. Tahu beza fardu dengan sunatnya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, syarat sah sembahyang dia kena tahu rukun sembahyang, kena tahu apa dia syarat sah sembahyang. Maknanya syarat sah sembahyang dalam mazhab kita Syafi'i, dia kena tahu sembahyang macam mana, rupa sembahyang tu dia kena tahu. Kalau rupa sembahyang pun tak tahu, maka tak boleh. Baik. Bahkan membezakan segala fardunya daripada segala sunatnya. Bahkan jika dia i'tiqad ia akan sekalian fardunya atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat, dan tidak membezakan dia dan ia orang awam dan tiada i'tiqad dengan fardu itu akan sunat, sahlah semayangnya. Maknanya kalau bagi orang awam, dia tak tahu semayang sunat ke semayang fardu, semayang je, maka orang awam yang tak tahu, maka sah semayang. Tak tahu tapi bukan selama-lamanya tak tahu, maknanya dia memang tak tahu, orang awam, dia tak mengaji tapi dia semayang, maka sah. Tapi kalau orang yang bukan awam, maknanya orang yang tahu, yang reti, tak boleh lah. Dia qasadkan isyak ni sunat, tak sah, tak boleh lah. Isyak fardu kan, itu beza antara sunat dengan fardu ni. Nanti kita akan jumpa lah ta'yin, qasad ta'yin, ta'arud kan, kita akan jumpa nanti, tak masuk lagi tu. Dan syaratkan pula bahawa sembahyang ia atas tempat yang suci.
Tadi dia boleh membezakan antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat, ataupun sunat dan fardu. Dia ada pecah lagi tu. Dalam sembahyang dia ada perkara yang sunat, perkara yang rukun. Rukun tu wajib sunat tu sunat lah. Kemudian sembahyang tu pula ada sembahyang sunat dan sembahyang fardu. Tu dia kena tahu. Sunat tu lah dia ada bahagian-bahagian dia pula. Nanti kita akan jumpa lah. Sunat rawatib, awabin, sunat mutlak, kan, ba'diyah, qabliyah. Baik. Kemudian bahawa sembahyang atas tempat yang suci, mestilah tempat yang bersih, dan jika dengan zon sekalipun. Zon ni apa dia? Zon ini dia hampir kepada yakin, 70% atau 80% zon. Kalau waham tak boleh. Waham ni dia bawah, dia rendah daripada zon, maka waham tak boleh, dia kena zon. Zon masuk waktu, sah sembahyang. Zon suci ni sah sembahyang. Tapi kalau waham, letak mentang-mentang dah tentu dah, bonyeh kata orang Perak, bonyeh dengan tai lembu ke tai ayam ke, bonyeh kena kain, tu bukan zon dah, tu dah waham dah tak boleh dah. Zon ini insyaAllah sini bersih ni, boleh ni, kan, boleh ni, sembahyang, yakin boleh tu, sah sembahyang. Maka tempat sembahyang tu mestilah bersih. Nanti kita akan jumpa lah, tengah-tengah sembahyang, tak ada cerita dalam kitab tapi perbahasan lah. Tengah-tengah sembahyang datang kucing berak dekat kita berdiri, kucing datang berak atau kencing dekat tengah-tengah sejadah tu, batal ke tak batal sembahyang? Kira macam mana? Batal tak batal? Allah Akbar, datang sembahyang tu, datang kucing pula, kucing kesayangan, kencing dekat sejadah atau berak dekat sejadah, mestilah marah kan, busuk kan, tengah sembahyang busuk pula. Maka boleh je berubah tempat. Ataupun kalau dia tahan hidung dia, rokok, sujud lah, jangan kena najis tu. Pasal apa? Yang kena itu sejadah, benda yang tidak dibawa naik, maka sembahyang kita sah. Kecuali kalau kena tu dekat sini, tengah-tengah duduk iftirash ke, datang kucing, segat-segat punggung dia dekat sini kan, berbau, kita bawa naik benda ni, maka batal. Itu kena faham. Benda yang dibawa naik dengan benda yang tidak dibawa naik. Maka yang tidak dibawa naik ni, walaupun dia najis di tengah tu, kita sujud, sah sembahyang. Berbau lah kalau tahan kan. Baik, itu dari segi fiqh dia bahas benda macam tu. Kemudian, dan jangan ada bersentuh satu suku daripada badannya atau pakaiannya dengan najis pada ketika qiyamnya atau duduknya atau rukuknya atau sujudnya. Maknanya jangan ada bersentuh satu suku pun daripada badan kita ni dengan najis. Maknanya pakaian ni yang dibawa naik. Yang dibawa naik bila kena batal, kan? Tak cicak najis ke tak? Tak cicak tengah-tengah sembahyang, cicak berak jatuh atas kepiah, sembahyang sah ke batal? Tak cicak najis. Tak cicak bukan najis yang dimaafkan, dia najis. Sebab tu cicak ni sunat kita bunuh, bukan siksa, bunuh. Sunat bunuh, dia kotor, kan, dia mengotorkan tempat sembahyang, cicak ni najis. Walaupun bangkai cicak tu dia dikira bangkai yang tidak berdarah kan, tapi tahi dia najis. Kemudian dan disyaratkan pula mengetahui dengan masuk waktu atau zon masuknya dengan ijtihad, seperti dengan wirid daripada Quran atau mutalaah atau umpamanya. Baik, maknanya syaratkan pula mengetahui dengan masuk waktu atau zon. Maknanya macam tadi lah, zon ni hampir kepada yakin, zon tahu dah masuk waktu. Dengan ijtihad, ijtihad ni apa dia? Ijtihad ni dengan kebiasaan kita punya ijtihad ni kesungguhan kita. Ijtihad ni kalau kita bersungguh lah ijtihad, maknanya kita punya pandangan ke, ataupun kita punya orang kata apa, eksperimen dengan ijtihad kita itu, dengan pahaman, pegangan kita itu, maknanya seperti dengan wirid daripada Al-Quran. Apa dia wirid daripada Al-Quran? Biasa kita buat, benda yang biasa kita buat. Umpamanya tuan-tuan biasa amalkan lepas daripada sembahyang maghrib sampai sembahyang isyak, tuan-tuan baca 3 ain umpamanya. 3 ain, cara bacaan tuan-tuan tu biasanya habis 3 ain tu masuk waktu isyak. Maka itulah ijtihad.
wirid Quran tadi ni. Nak tahu sekarang ni elektrik tak ada. Umpamanya daripada asar kita ambil lah, daripada sebelum maghrib tadi elektrik tak ada, dah dapat dah surat elektrik tak ada daripada pukul 7 sampai pukul 5, 6, 7 pagi esok umpamanya lah, tak ada elektrik umpamanya. Maka orang sekarang ni dia bergantung kepada handphone, waktu internet umpamanya. Tapi yang dia kata setengah orang tu dia tak pakai handphone jenis-jenis canggih ni, dia pakai handphone jenis lama tu juga kan, jenis Nokia 3315 tu kan. Amalan dia baca 3 ain daripada surah Baqarah tu, memang jarak waktu dia biasa dia baca lepas maghrib, dia wirid sikit, biasa dia baca habis aja orang azan lah. Maka dia boleh guna itu ijtihad dia untuk masuk waktu. Ataupun orang kampung faham dah amalan orang kampung, contoh adalah orang kampung ke orang pekan ke tak kira lah, lepas aja semayang, maknanya kalau tak ada pengajian buat baca Yasin tu sekali dengan tahlil, umpamanya tahlil sekali dengan maksurat, masuk waktu isyak. Itulah dia kebiasaan amalan itu, maka dia yakin masuknya waktu isyak, maka boleh. Atau mutala'ah, atau umpamanya seperti menjahit. Baik, mutala'ah ni ngaji lah ataupun mengaji. Biasa kalau ngaji kita faham dah, baca aja tahu dah mutala'ah kitab, masuk waktu isyak. Hari ini masuk waktu isyak. Atau umpamanya seperti menjahit dan kokok ayam. Menjahit ni macam mana? Menjahit ini umpamanya orang yang menjahit dia tahu, kita tak menjahit kan. Pasal perumpamaan dia bagi ni mujarabat atau tajribat ni eksperimen orang dulu. Orang dulu ni tukang jahit. Bila dia menjahit satu baju, dia boleh tagak berapa waktu. Maknanya dia nak sampai waktu isyak tu dia akan boleh buat, maknanya baju sehelai baju maghrib sampai isyak. Kalau sampai subuh tu maknanya daripada malam daripada isyak tu dia nak jahit baju umpamanya sampai subuh, kebiasaannya 15 helai baju sampai waktu subuh tu umpama contoh. Biasanya 15 baju malam buat baju jenis ni sampai waktu subuh kebiasaannya. Maka itu dia boleh jadikan maknanya ijtihad pada dia. Itu menjahit baju tadi ni kebiasaannya. Tapi kita orang tak menjahit, kita tak tahu lah. Dalam kitab dia cerita, kita cerita lah umpamanya contoh. Tapi kita tak pakai lah kan, pasal kita bukan menjahit baju. Dan kokok ayam, atau umpamanya baik kokok ayam ni biasa, maknanya biasanya bila kokok je ayam kita tengok jam betul pukul 3. Lepas tu orang kokok pesawat tu kita tengok betul dah, ini dah pukul 5.30. Tiap-tiap hari apa itu? Mana dah biasa dah. Maka itulah dia ijtihad tadi ni, kokok ayam. Tapi kalau di Manjui tu lepas maghrib pun ayam kokok kan. Kadang tak sampai pukul 12 dah kokok dah. Dia ayam sekarang dia pelik sikit kan. Yang itu tak boleh pakai. Jangan pakai yang itu. Nanti kita salah kitab ni. Dekat tempat awak ayam pukul 12, pukul 1 kokok dah. Tu kokok tu lain. Tu dia nampak malaikat. Atau umpama seperti suara himar. Apa dah himar ni? Suara keldai yang sudah dicubakan, maknanya memang dia meratas dah cuba dah suara himar. Sini tak adalah himar, macam mana nak buat bunyi kan, tak kerti nak niru bunyi dah. Nampak tengin benar lah kalau tiru bunyi himar. Kalau tuan-tuan nak dengar bunyi himar, bunyi keldai, buka lah YouTube dengar macam mana rupa bunyi himar. Buruk bunyinya kan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan. Baik. Maka himar ni dia akan bunyi, ada waktu-waktu dia. Kita pula kalau di sini tak ada himar, kalau kita dengar bunyi himar tu kita kena selawat lah. Sebab himar ni dia bunyi tu dia nampak setan, ayam nampak malaikat kan. Wallahu alam itu. Kemudian dan dikehendaki ijtihad dengan yang tersebut itu seperti bahawa ta'amul pada menjahitnya, adakah ia bersegera padanya atau tiada, dan kokok ayam adakah ia dahulu daripada adatnya atau tiada. Maknanya dia dah ta'amul dah benda ni. Dia dah mana dah confirm dah pasti dah. Maknanya benda tu dia dah tahu lah, memang begitu. Dan demikianlah maka tidak harus sembahyang dengan semata-mata berpegang akan yang tersebut dengan ketiadaan ijtihad. Tak boleh dengan itu semata-mata. Macam tadi lah, berpegang dengan kokok ayam, baru tidur pukul 1 dah kokok, masuk dah subuh ni. Tak boleh lah, pasal dia tak ada ta'amul, tak ada maknanya tajribat.
percubaan macam tu dia tak ada, dia tak buat kan, tak boleh. Dia mesti kena ada percubaan yang dia dah buat. Maka jika sembahyang dengan kita dah mengetahui masuk waktu atau zon masuknya dengan ijtihad, tidak sah sembahyangnya. Sembahyang tak ada zon, maknanya tak yakin masuk waktu, bukan dengan zon, atau tidak ada ijtihad, sembahyang semata-mata sembahyang membuta tuli, hentam kromo waktu, maka tak sah sembahyang. Sebab apa? Sebab syarat sah sembahyang mesti masuk waktu. Azan kerana sembahyang ke kerana waktu? Azan ni dah isyak belum kan? Azan ni kerana waktu ke kerana sembahyang? Azan ni macam mana Syekh? Yang orang azan, bila azan ni, muazzin azan ni kerana sembahyang ke kerana waktu? Kerana sembahyang, menunjukkan maksudnya waktu isyak. Dia sembahyang, kalau kerana waktu dia boleh tukar-tukar waktu. Tu dalam fiqh harganya tu, azan kan, dalam bab azan. Kalau kerana waktu boleh tukar-tukar waktu azan tu, maknanya kita nak lambat sikit ke, nak kendian sikit ke, maknanya nak azan tu lewat sampai pukul 10 ke. Tapi kerana apa? Kerana azan tu kerana sembahyang. Maka sembahyang isyak itu sebab itu azan dalam waktu isyak. Dia nampak macam lebih kurang tapi dia beza kan, nampak macam lebih kurang. Tu tak ada azan. Jadi azan tu kerana sembahyang. Pasal panggil orang sembahyang. Orang dengar masuk dah waktu isyak ni. Sebab apa? Kena sembahyang. Tu azan tu. Dari segi istilah dia kan. Tapi nak kata masuk waktu pun bukanlah berdosa pula, boleh aja. Azan kerana nak beritahu nak masuk waktu, boleh je nak beritahu, tak berdosa pun. Mu istilah. Jadi orang tanya esok, kadang-kadang orang suka test. Azan kerana apa? Nak tunjuk kadang-kadang tu kan. Dia baru tahu dia nak test kan. Kita pun beritahu lah. Kerana sembahyang. Tapi kalau kata waktu pun tak ngapa, tak ada masalah. Baik. Dan jika berbetulan dan muwafaqah, dengan masuk, maknanya jika berbetulan dan muwafaqah dengan masuk waktu sekalipun, maknanya walaupun ketika dia sembahyang tadi ni dalam keadaan dia tak pakai ijtihad, dia tak yakin, tidak zan akan masuk waktu, walaupun ketika itu muwafaqah dah, masuk dah waktu, tak sah juga. Itu mesti kena tahu, mesti kena dalam i'tiqad kita tu waktu dah masuk, sah sembahyang. Kemudian dan disyaratkan pula menghadapkan ain qiblat dengan yakin pada orang yang hampir dengan dilihatnya atau disentuhnya, dan dengan zon pada orang yang jauh yang ada dinding antaranya. Baik, maknanya syarat pula menghadapkan ain qiblat. Ain qiblat ni maknanya ain qiblat lah, kita menghadap kiblat sini kan. Dengan yakin, mesti dengan yakin orang yang hampir, pada orang yang hampir dengan dilihatnya. Maknanya datang mana kiblat, tengok orang tengah sembahyang, yakin ni sini kiblat kan, sembahyang lah, sah lah sembahyang. Tiba-tiba besok tu orang beritahu sebenarnya mikir sembahyang semalam tu salah kiblat. Macam mana tuan? Kena qada ke tak? Tak kena qada. Sebab apa? Sebab kita yakin dah semalam tu kiblat, walaupun kita ngadap tu sebenarnya dekat Korea kan, tapi sah sembahyang sebab kita yakin dah. Tapi kalau dalam waktu, dia kena sembahyang balik. Habis sembahyang, tiba-tiba orang beritahu, tadi kiblat mikir salah, ulang balik sembahyang dalam waktu. Besok tak payah qada dah, dikesah kan. Baik. Kemudian ataupun orang sembahyang kiblat dia salah. Jadi macam mana kita nak buat? Kita pusingkan badan dia, ngadapkan ke kiblat. Kerana kita biar berdosa kita, dia sembahyang tu kiblatnya salah kan, kita pun pegang badan dia, pusingkan kiblat sini. Tapi dia kena reti lah. Tapi kalau dia marah, habis sama ada kita kena menampur, dia pun batal sembahyang kan. Jadi dia tak reti kan, kata kacau dia sembahyang, kita nak betulkan kiblat kan, rupanya dia kata kita kacau dia sembahyang. Memang kena pusingkan, betulkan dia. Tu kena reti tu. Baik. Kemudian mana tadi? Dan dengan zon pada orang yang jauh yang ada dinding antaranya dan antara
kiblat, maka tiada memadai yang menghadapkan pihak kiblat atas qaul yang muktamadnya. Maknanya kalau yang jauh, nampak dari jauh dia zon, maka itu bolehlah dia tengok agak-agak kan. Baik. Dan antara kiblat, maka tiada memadai yang menghadapkan pihak kiblat atas qaul yang muktamadnya, maka disyaratkan menghadap kiblat itu berbetulan dengan sekalian badannya. Maka jika keluar daripada berbetulannya, jika dengan setengah badannya sekalipun, tiada sah semayang dia. Keluar setengah daripada kiblat tak sah. Maknanya berbetulan ni mestilah dada menghadap ke arah kiblat. Kalau bergerak ke tepi, maka batal. Sebab itu kalau boleh, kalau orang nak keluar tu, dia carilah mana yang tak mengganggu orang. Tapi nak buat macam mana, sini dia kena ke belakang juga kan, kalau dia batal kan. Maka orang yang tengah semayang tu, bila orang lalu tu, dia bagi laluan, bagi orang tu lalu. Kadang dia tak bagi tu, orang tu berentuh dia jenis macam ni, dah lari dah dada tu, maka dah lari daripada kiblat kan. Baik. Kemudian dan harus meninggalkan berhadap kiblat sama ada sembahyang fardu atau sunat, sembahyang syiddatul khauf pada perang. Yang ini harus meninggalkan kiblat. Maknanya dia angkat takbir menghadap kiblat, lepas itu dia bergerak. Kenapa? Kerana dalam keadaan dia berperang. Syiddatul khauf, bersengatan. Maknanya syiddatul khauf ni terjemahannya bersengatan takut lah. Tapi kerana berperang tadi ni, maka boleh dia bergerak meninggalkan kiblat tadi ni, tapi dalam keadaan dia semayang. Semayang dalam keadaan berjalan, tak batal pun semayang dia, dalam keadaan semayang. Itu askar-askar dia mengaji benda ni, dia mahu tahu macam mana semayang dalam perang ni kan. Dalam keadaan berkasut, berpakaian, maknanya berpakaian perang. Yang harus seperti perang muslimin akan kufar. Yang boleh ni bila perang antara muslimin dengan kufar. Tapi kalau perang antara orang Islam dengan orang Islam, macam di Iraq tu, susah lah kan. Orang sana pun tembok Allah Akbar, orang sini pun tembok Allah Akbar, yang mati duduk orang Islam. Susah lah macam tu. Jadi kena tengok. Sebab itu pekerjaan ni bukan perkara yang mudah, yang kita kena kaji betul-betul. Dan perang Ahlul Adli akan burah. Yang boleh semayang syiddatul khauf ni, yang boleh berubah kiblat ini, pertama perang orang kafir, orang Islam dengan orang kafir. Lepas tu perang Ahlul Adli akan burah. Apa dia burah ni? Maknanya Ahlul Adli ni orang yang betul, ataupun pemerintah yang betul. Kemudian datang satu puak, nama dia puak burah. Burah ni pemberontak. Memberontak pula bukan dengan jalan yang betul, salah. Maka sah orang yang Ahlul Adli ni semayang syiddatul khauf berubah kiblat. Ahlul burah tu walaupun di Islam tak sah semayang syiddatul khauf dia, kerana dia burah. Burah ni pemberontak. Berontak bukan kerana benar, berontak kerana salah. Maka tu burah. Baik. Maka sembahyang ia betapa sedapatnya dan tiada wajib qada atasnya. Tak wajib qada. Sembahyanglah apa sedapatnya, tak wajib qada. Dan harus pula meninggalkan terhadap kiblat pada sembahyang sunat di dalam safar, yang harus jikalau umpama pendek sekalipun. Baik, dah syak belum? Dah kan? Berhenti kat sini. Nanti kita sambung lagi. Kalau saya sambung jadi klik panjang kan. Wallahu alam. Azan tu lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.